Kata orang tua-tua, tak dapat tanduk, ekor dipulas. Tapi diorang ni kan, dah lah tak dapat tanduk, ekor pun tak dapat. Sudahnya, diorang pergi pulas bulu kaki. Tak apalah nak buat macam mana, janji ada benda yang boleh dipulas, ya tak? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahun ini menyaksikan pemilihan PAS bakal berlangsung. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak anda lihat paparan oleh media ini. Di mana media cuba untuk memainkan naratif konon-kononnya sama sahaja PAS dengan UMNO, jawatan-jawatan tertinggi tidak dipertandingkan. Seperti mana yang kita tahu, dua jawatan tertinggi dalam UMNO iaitu Presiden dan juga Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Berasal usul daripada satu usul tergempar ataupun usul luar biasa yang telah dibentangkan oleh orang daripada bahagian Rembau yang meminta agar jawatan Presiden dan juga Timbalan Presiden tidak dipertandingkan untuk pemilihan PAU yang baru berlangsung awal tahun inilah. Dan benda itu sebenarnya telah menyalahi peraturan ROS. Tetapi hasil daripada intervensi daripada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, maka UMNO terselamat daripada dibatalkan pendaftarannya oleh ROS atas pelanggaran akta tersebut. Dan benda itu cuba dikaitkan dengan PAS, di mana dalam PAS pada tahun ini menyaksikan jawatan Presiden, Timbalan Presiden dan juga Naib-Naib Presiden tidak dipertandingkan. Maknanya tidak ada pertandingan untuk jawatan-jawatan tersebut. Dan anak-anak papa pun melancatlah. Dia kata, dulu PAS kutuk, kata jawatan UMNO itu tidak bertandingkan, tak demokratik dan sebagainya, takut dan sebagainya. Tengok dalam PAS pun buat benda sama. Sampai 5 jawatan pula tu. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, benda ini jauh berbeza tau. Sangat-sangat berbeza. Di dalam UMNO dulu, mereka ini memang tidak mahu jawatan tersebut dipertandingkan sampai keluarkan usul luar biasa. Tetapi dalam PAS ini mudah. Daripada dulu sampai ke sekarang, jawatan-jawatan dalam PAS ini tak kira jawatan setinggi-tinggi Presiden sampailah jawatan ketukan cabuk sekalipun, semuanya bebas untuk dipertandingkan. Lunas demokrasi. Hang rasa hang layak, hang pergi calonkan diri. Kalau ada kawasan yang sokong pencalonan hang bertandinglah, no problem. Tetapi seandainya kalau tak ada orang yang nak bertanding, kita nak cakap macam mana? Takkan kita nak paksa orang tu bertanding, betul tak? So sebenarnya, benda yang lebih sesuai untuk tajuk media bagi menggambarkan pemilihan PAS ini ialah bukannya 5 jawatan utama PAS tidak dipertandingkan. Tetapi lebih tepatnya ialah 5 pemegang jawatan tertinggi PAS menang tanpa bertanding. Kerana tidak ada sesiapa pun dalam PAS pada ketika ini yang ingin mencalonkan nama mereka untuk bertanding menjawat jawatan-jawatan yang tertinggi itu. Macam saya katakan tadi, kalau mereka ini tak nak bertanding, siapa nak paksa mereka untuk bertanding, betul tak? Jadi, kerana itulah jawatan-jawatan tertinggi dalam PAS ini menang tanpa bertanding. Jawatan-jawatan tersebut tidak dipertandingkan sebab tidak ada orang yang nak bertanding. Faham tak dekat situ? Maknanya kita tak ada buat usul yang luar biasa. Kita tak ada nak kata macam, kita nak jawatan ini, halang, jangan bertanding dan sebagainya. Tak, kita tak halang. Tapi orang yang tak nak. Dan kalau anda tidak percayakan kata-kata saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda tonton sendiri kata-kata orang yang disebut-sebut untuk bertanding sekurang-kurangnya salah satu daripada 5 jawatan tertinggi dan PAS itu, iaitu Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Dengarkan. Dalam PAS ni bebas, tak pernah ada halangan. Siapa nak bertanding boleh. Tapi tak ada orang bertanding. Nak buat macam mana? Bertanding bebas tapi tak bolehlah paksa orang semua bertanding pula. Orang tak mau tu dah lah kan. No? Saya rasa tak ada pertandingan. Saya rasa dalam PAS ni tak ada isu. Tak ada larangan bertanding. Wah, tak ada. Dalam parti lain ada. Dilarang bertanding ada. Dibuat ketetapan Presiden dan Timbalan tidak dibenarkan bertanding ada. Dalam PAS tak ada. Terpulanglah, terbuka. Siapa yang rasa layak sila tawarkan diri. Ada dulu tahun 2015 ada tanding dengan Ustaz Mak Awang. Tapi kalah. Ustaz Mak Awang kalah. Timbalan Presiden berlawan Mak Sabu dengan Datuk Tuan. Kalah Mak Sabu. Hak lain pun ramai yang kalah tu jadi PAN tu. Bukan kenapa dia kalah pemilihan. Jadi parti PAN. Datuk Seri untuk naik Presiden, nama Datuk Seri dijangka. Saya tolak. Saya dah dapat tawaran tu, dapat surat dimaklumkan ada pencalonan untuk naik Presiden, saya tolak. Saya tanda tangan ahli jawatankuasa. Saya akan bertanding ahli jawatankuasa. Saya rasa saya patut di situ ya. Ada analisis politik kata Datuk Seri memang layak untuk jawatan ini. Mereka kata saya tahu diri saya tahu mana. Dalam PAS, kualiti untuk memimpin PAS dengan kualiti untuk memimpin dalam sektor lain different. Ciri-ciri dia tak sama. Kelayakan tak sama. Sama orang jadi calon. Jadi calon menang boleh tapi nak pimpin PAS ada ciri lain lagi. Lepas tu di Kedah ni saya boleh di MB
Tapi Suruhanjaya orang lain. Suruhanjaya ni memimpin parti, memimpin jemaah. Dia ada kualiti lain. Dia ada ciri-ciri lain. Saya tak ada ciri itu. Saya percaya dalam parti pun berdasarkan merit, kelayakan, keupayaan, kemahiran. Bukan kerana politik. Bukan kerana kita pandai lobby lah, pergi jumpa orang dah, tak boleh. Dalam PAS tak boleh. Parti lain boleh. Dalam PAS merit lah. Berdasarkan kelayakan dan sesuai tak sesuai. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan sekalian? Memang sangat-sangat clear cut. Dalam PAS ini, inilah budayanya. Orang-orang PAS ni kan sebenarnya, mereka kalau boleh lagi mengelak daripada untuk mendapatkan jawatan-jawatan besar sebenarnya. Mereka takut sebab amanah yang diberikan pada mereka untuk mengendarai satu pertubuhan yang membawa nama Islam ini sangat-sangat besar sebenarnya. Jadi mereka tak sanggup. Dan bab kata Sanusi tadi, kriterianya adalah berbeza. Ya betul, contohnya macam Sanusi merupakan Menteri Besar Kedah. Tetapi untuk menjadi ketua PAS dekat negeri Kedah, ada lain kriterianya. Dan Sanusi kata dia tidak ada kriteria tersebut. Inilah sebenarnya orang-orang PAS. Di saat orang kata engkau lah paling layak, engkau paling hebat, dia akan kata aku yang paling tak hebat antara semua yang ada, kita bagi laluan pada orang lain. Dan saya benda ni kita tak tipu tau. Ini memang budaya dalam PAS. Contoh, satu ketika dahulu dalam pemilihan untuk ketua pemuda PAS Kawasan Batu. Nak tahu tak apa ceritanya? Semuanya langsung tak nak angkat tangan untuk bertanding untuk jawatan ketua pemuda pada ketika itu. Sudahnya, panitia pemilihan terpaksa panggil seru nama seorang-seorang untuk minta tolonglah bertanding. Sebab kita takkan tak ada ketua pemuda. Sebab seorang pun tak ada yang bertanding jadi ketua pemuda sekarang ini. Jadi sudahnya, ketika itu jawatan ketua pemuda terpaksa digalas oleh Ustaz Nurhan Hamsi dan juga jawatan timbalannya digalas oleh saudara Ikhwan Ali. Itu pun sebab dah berapa banyak kali pujuk dah masalahnya. Jadi kepada anak-anak papa khususnya, janganlah bawa naratif yang pelik-pelik berkenaan dengan PAS. Terutamanya bagi mereka yang pernah berada dalam Parti Amanah dahulu. Anda tahu budaya PAS ini macam mana. Tetapi itulah, mungkin kerana satu ketika dahulu anda sendiri pun kemaruk nak bertanding dan kemudian anda memilih untuk merajuk keluar daripada parti PAS, mewujudkan parti lain kerana semua calon anda kalah pertandingan, maka mungkin kerana itulah anda fikir PAS ini sampai kesudah memang orang-orang yang gila jawatan kot. Tapi sebenarnya benda tak begitu.